قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka tiap-tiap sesuatu itu mengenal Allah mengikut qadar tajalli Allah baginya. Oleh yang demikian, sujud sekalian mereka itu bagi Allah dan mengucap tasbih memujinya, tetapi kita tidak memahaminya. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung bacaan kitab Qatrul Ghaithiyah, titisan hujan lautan sufi, kali pertama selepas PKP. Kita masih berada di dalam fasal berkenaan dengan musyahadah, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma musyahadah di dalam ilmu tasawuf, saya dah sebut dalam kuliah sebelum ini, bila sebut saja musyahadah, penyaksian di sini adalah penyaksian dengan mata hati, dengan basirah, bukan dengan basar. Kita ada basar, iaitu mata lendai kita ni. Ini basar dipanggil. Satu lagi kita ada basirah, kita ada mata hati. Jadi bab musyahadah, penyaksian ini adalah menggunakan mata hati. Cuma kita baca apa yang ditulis oleh muallif dan dia kutip daripada Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa semua ni. Di antara kita ni pun berbeza-beza tahap faham dia, tahap rasa dia. Ada orang boleh jadi rasanya lebih berbanding dengan orang lain. Ada orang boleh jadi tak ada rasa apa pun. Berbicara tentang Allah Ta'ala ni, tak berasa, sama ada berasa takut, atau berasa rindu, atau mari rasa kasih. Sebab kita sedang berbicara tentang Allah yang punya sifat kesempurnaan. Segala sifat kesempurnaan adanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duduk cerita musyahadah, kita orang awam boleh jadi tak dapat nak rasa apa yang mereka rasa, apa yang mereka kecapi. Cuma dalam usaha mudah-mudahan Allah Ta'ala bagilah kepada kita sedikit rasa apa yang dirasai oleh ahlillah ini, oleh golongan-golongan sufi ini. Hasil daripada mujahadah mereka, kita ikut, kita teladani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan juga pada kita sedikit rasa musyahadah, penyaksian kepada Allah Ta'ala melalui mata hati ni. Sebab tu dia kata, tiap-tiap sesuatu itu mengenal Allah mengikut kadar tajalli Allah baginya. Berbeza-beza antara individu kita sesama manusia dengan makhluk lain pun sama. Kita boleh tengok dalam beberapa ayat Quran. Antara Allah Ta'ala sebut saat Allah Ta'ala tawarkan amanah kepada langit dan bumi, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Tiga benda. 'Alas samawati wal ardi wal jibal. Langit Allah Ta'ala tawar, bumi Allah Ta'ala tawar, gunung ganang Allah Ta'ala tawarkan. Munak dak pikul amanah jadi khalifah, nak tak jadi khalifah di bumi,
laksanakan tanggungjawab yang akan aku suruh nanti. Tiga-tiga ni dari sudut fizikal jauh berkali ganda lebih besar daripada kita. Tapi sebab kenal dan tahu mereka ni Allah Ta'ala ni macam mana, fa'abaina ayyahmilnaha, tak sanggup nak pikul. Itu yang kata Allah Ta'ala sambung ayat tu, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ni banyaknya ialah zalim dan jahil. Tak kenal. Zalim duduk dalam keadaan gelap, tak kenal Tuhan. Jahil tak kenal juga pencipta Allah Subhanahu Wa Ta'ala macam mana. Supaya beginilah tuan-tuan. Tuan-tuan duk baca cerita hari ni, letupan besar berlaku di Lubnan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara Syekhna dan ahli keluarganya yang ada di Lubnan. Pun kena juga serpihan. Pagi tadilah kita orang dapat cerita rakaman suara daripada Syekh daripada Lubnan. Rumah dia pun kena cermin pecah, dan Syekh sendiri pun kena serpihan kaca di kepala. Ujian Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya tuan-tuan, kita yang melihat melalui kaca telefon ataupun melalui kaca TV lah, sekuat mana pun letupan tu, kita tak dapat rasa sebagaimana orang yang berada di tempat tu rasa. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, tulis je letupan Lubnan, macam-macam angle. Ada yang tulis itu 12 angle diambil daripada kumpul daripada CCTV, video itu ini dan sebagainya, rakaman orang diimpun, ditunjuk 12 sudut letupan itu berlaku. Tapi kita duk tengok daripada 12 sudut tu pun kita tak berasa. Oh, sebab apa? Jauh dengan kita, dan kita tahu, kita tengok melalui telefon tu tak kena sampai ke kita. Oh. Tapi orang yang duduk di situ, tuan-tuan boleh dengar macam mana mereka berteriak, macam mana mereka menjerit, macam mana mereka berzikir. Ada di antara CCTV, bila berlakunya letupan tersebut, ambil dukung anak dia lari, tak tahu nak lari ke mana, last kali masuk bawah meja, nak selamatkan anak dan nak selamatkan diri. Gitulah ibaratnya. Ada orang yang kita sebut Allah, tak ada rasa apa. Tu qadar tajalli, apa yang zahir di hati, di dalam basirah kita pada masa itu. Allah Ta'ala menzahirkan sifat kamal dia ke? Allah Ta'ala menzahirkan sifat jamal dia ke? Allah Ta'ala zahirkan sifat apa? Sifat jalal dia ke? Sifat keagungan, kebesaran, kehebatan dia ke pada masa itu? Kalau saat Allah Ta'ala menzahirkan sifat jalal dia, datang rasa kerdil dan takut. Dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, kita yang sekelumit, entah kecil daripada titik lagi kita ni. Tu yang orang duduk buat apa, video kan, daripada bumi bergerak naik ke angkasa. Asalnya kita duduk di satu tempat yang besar, kemudian lama-lama hilang kita. Hatta bumi pun hilang. Hilang dalam galaksi-galaksi yang begitu banyak. Tuan-tuan bayangkan seluruh galaksi ini dalam ciptaan Allah, dalam qabdah dipanggil. Qabdah ni kalau kita ambil makna bahasa genggam, maknanya berada dalam genggam manusia lah, kalau kita gambar itu. Berada dalam genggaman manusia yang sungguh hebat. Itu sifat jalal. Saat kita menyebut Allah, apa yang zahir di hati kita? Keagungan, kebesaran, kehebatan, apa lagi sifat-sifat yang menunjukkan keangkuhan seorang yang berkuasa. Pasti akan datang rasa gerun, takut, gementar dan sebagainya. Ada orang yang boleh jadi bila menyebut nama Allah, maka dia merasakan sifat jamal, indahnya Allah Ta'ala. Macam Syekh Awad Mangkus sebutlah. Dia kata orang yang bangkit di waktu malam, di sepertiga malam ataupun hampir subuh, dia bangkit bangun berdiri
solat, baca Quran, berzikir dan sebagainya, orang ini merasakan betapa dirinya tak selamat. Kita merasakan betapa tak selamatnya aku kalau aku tidur lagi waktu ini. Saat ini aku dah terjaga, saat ini aku mesti buat ibadat. Sebab ibadat pada masa ni sangat-sangat bernilai. Pahalanya sangat besar. Boleh selamatkan aku di dalam di dalam kubur, di barzakh, di mahsyar, di akhirat, neraka dan sebagainya. So yang kita nampaknya ialah keagungan dan kehebatan tentera Allah, tentera Jabbar Allah Ta'ala. Dengan nerakanya, dengan seksa kuburnya, dengan seksa di mahsyarnya dan sebagainya. Menyebabkan kita bangkit hasil daripada jiwa kita merasa takut. Tapi ada orang yang terus dengan tidur. Ada orang yang terus dengan tidur, dalam jiwa mereka merasakan sifat Rahman dan Rahim Allah. Rahman dan Rahim Allah Ta'ala tidak melihat sebesar mana dosa yang dibuat oleh hamba, pengampunan Allah jauh lebih besar berbanding dengan dosa yang dibuat oleh seorang hamba. Sebab tu dia masih lena, masih duduk di pembaringan dia, walaupun dah sedar 2-3 kali pun dia sambung tidur. Dengar orang azan baru dia bangun. Sebab dia tahu Allah Ta'ala ni mengasihi. Macam Nabi Allah Isa alaihi salam lah. Kalau engkau azab mereka adalah hamba engkau. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau pilih untuk mengazab mereka ni siapa? Tak asing daripada engkau. Dia adalah makhluk, dia adalah hamba yang engkau juga cipta dia. Kalau engkau nak rasa nak azab, terpulang pada engkau, dia adalah hamba engkau. Tapi sanggupkah engkau melihat ciptaan engkau, hamba engkau ini diazab, diseksa oleh engkau sendiri? Gitulah ibarat ayat in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Maka ada orang yang di dalam hatinya Allah Ta'ala zahirkan ataupun tajalli dalam dirinya ialah sifat Rahman dan Rahim, sifat jamal Allah Ta'ala, sifat pengampun Allah Ta'ala. Sebab tu dia duduk dalam keadaan dosanya yang begitu banyak, dia tak rasa risau sebab dia tahu innaka afuwun, engkau sangat-sangat pengampun, ghafur, sangat-sangat pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qadar tajalli yang berbeza. Qadar tajalli yang berbeza. Biasa ulama sebut contoh macam singa. Macam singa. Kalau tuan-tuan tengok gambar dalam TV, video dalam TV, tak ada rasa apa singa. Cuba singa tu keluar duduk depan kita. Jawab dia tak duduk atas sofa kita. Tuan-tuan baca dalam surat khabar. Ada sebuah kereta yang dipijak gajah, digerik. Tu penumpang yang duduk dalam tu semua keluar lari. Bukan dia yang tekan horn pun, orang lain yang tekan horn. Dia jadi mangsa ya, mangsa keadaan. Lari keluar sebab apa? Gajah pijak kereta. Kita tengok dalam video tak ada apa pun. Begitulah ibarat sejauh mana diberi rasa di dalam hati kita tentang Allah Ta'ala, maka begitulah rasa kita kepada Allah Ta'ala. Ini qadar tajalli. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut lagi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan makhluk-makhluk lain yang turut sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam tara anna Allah yasjudu man fis samawati wa man fil ard. Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu tahu, kamu lihat semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut wasyamsu wal qamaru wal jibal. Mataharinya dengan bintangnya, dengan bukit, bukau, gunung, gandan dan semua sekali itu yasjud, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi, matahari saat dia hilang, dia ke mana? Pergi sujud. Sujud di bawah arasy, sehinggalah Allah Ta'ala izinkan kembali kepada tempat asal engkau, timbul sebagaimana engkau timbul sebelum daripada ni. Itu di antara benda-benda yang Allah Ta'ala tunjuk melalui lisan Nabi dalam Quran. Macam mana makhluk-makhluk ni akur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada makhluk yang melakukan dosa kecuali jin dan manusia.
Yang lain semua patuh kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah tahu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kadang-kadang terpedaya, terpesona dengan dunia, dengan nafsunya, dengan syaitannya, maka dia tidak lagi melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga hilang rasa gerun dan takut pada Allah. Baik. Jadi sini dia sebut qadar tajalli itu berbeza-beza. Berbeza-beza. Macam kita ni lah. Dalam satu masjid kan. Dalam satu masjid ni. Dalam ramai-ramai kita ni, bila keluar nanti selepas daripada kuliah, kalau tanya berbeza-beza faham dia. Supaya kita mengaji sekelas lah. Macam mana kau sekolah sama, satu kelas dengan dia, satu cikgu yang mengajar, kenapa dia A kau B? Kenapa dia A kita C? Kenapa dia lulus kita gagal? Tu kenapa berbeza-beza? Tu qadar yang Allah Ta'ala kehendaki berlaku dalam jiwa seseorang tu. Sebab tu seorang lelaki bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tanya pada Sayyidina Ali, datang bertemu dengan Sayyidina Ali, tanya Sayyidina Ali, a'rafta Muhammadan bi rabbik? Adakah engkau kenal Muhammad ni dengan Tuhanmu? Am arafta rabbaka bi Muhammadin? Ataupun engkau kenal Tuhan engkau dengan Muhammad? Itu tanya lelaki itu kepada apa? Kepada Sayyidina Ali. Mu kenal Muhammad melalui Tuhan engkau, atau engkau kenal Tuhan engkau dengan Muhammad? Itu tanya lelaki itu kepada Sayyidina Ali. Maka kata Sayyidina Ali, dia kata, kalau aku kenal Tuhan aku bi Muhammadin, lau araftu rabbi bi Muhammadin, kalau aku kenal Tuhan aku dengan Muhammad, maka lakana Muhammadun awsaq. Dia kata, nescaya Muhammad ini lebih boleh dipercayai berbanding dengan Allah Ta'ala. Itu jawab Sayyidina Ali. Begitu juga kalau aku kenal Muhammad ini melalui ataupun dengan Tuhanku, maka nescaya aku tak perlu dah kepada Rasul untuk beritahu kepadaku. Maka kata Sayyidina Ali, dua-dua tu bukan. Yang sebetulnya dia kata, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan aku dengan Tuhan aku. Lepas tu Muhammad ini datang bertemu dengan aku, menyampaikan kehendak Allah Ta'ala atas diri aku. Itu jawab Sayyidina Ali. Nak sebutnya ialah araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan melalui Tuhan. Kenal Allah dengan Allah. Maknanya yang memperkenalkan kita dia ialah Allah. Tidak ada orang yang boleh memperkenalkan kita dengan Allah. Walaupun kita belajar tasawuf, walaupun kita ada guru, mursyid, murabbi, tapi yang membawa kita untuk mengenal Allah ialah Allah. Nanti orang kata ini kalam yang batil, yang maudhu'. Kalam Sayyidina Ali ini bersandarkan kepada ayat Quran. Tuan-tuan baca surah apa? Surah Al-Kahfi. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Situ Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagaimana Sayyidina Ali sebut. Man yahdillah, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak tunjuk jalan pada dia, fahuwal muhtad, maka dia akan mendapat petunjuk jalan. So siapa yang menunjuk jalan pada kita? Allah. Habis itu manusia asbab je. Datanglah sehebat mana manusia, andai Allah Ta'ala tak nak jadikan kita mendapat hidayah melalui dia, tak dapat hidayah. Tapi boleh jadi melalui seekor haiwan, seseorang itu boleh mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Boleh jadi melalui seorang kanak-kanak, seseorang itu boleh mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala.
Sebab tu hidayah milik Allah Ta'ala secara mutlak. Adapun manusia, dia adalah asbab. Sebab tu di manusia adalah hidayatul irsyad. Hidayah tu berbentuk tunjuk, ajar, tunjuk dan ajar saja. Adapun hidayatul taufiq mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Taala sebut, innaka la tahdi man ahbab walakinnallaha yahdi man yasha. Yang tu hidayatul taufiq. Adapun innaka la tahdi ila siratim mustaqim, yang tu hidayatul irsyad. Baik. Cuma sini nak sebutnya ialah qadar tajalli yang Allah Ta'ala zahirkan pada setiap sesuatu itu berbeza-beza kadarnya. Ada orang lebih, ada orang sikit. Baik. Oleh yang demikian, sujud sekalian mereka itu bagi Allah dan mengucap tasbih memujinya, tetapi kita tidak memahaminya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu terjemah kepada ayat itulah, diambil bubuh di tempat ni. Baik. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Ini sambungan hikam Ibnu Athaillah. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana akal dapat membayangkan bahawa wujud Allah itu dilindungi daripada kita oleh sesuatu daripada kaun ini. Kaun ni makhluk. Padahal Allah yang zahir dahulu sebelum wujud segala sesuatu. Bagaimana akal dapat membayangkan? Gini, terjemah mudah dia. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Macam mana gitu? Macam mana Allah Ta'ala ni boleh terdinding daripada kita? Maknanya kita tak nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Makhluk mendindingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita duduk belah sini, Allah Ta'ala duduk belah sana. Ibarat kita duduk belah sini, Allah Ta'ala duduk belah sana, tengah-tengah tak ada dinding. Macam mana dia kata Allah Ta'ala terdinding dengan dinding, dengan makhluk? Sedangkan padahal Allah Ta'ala yang zahir dahulu sebelum wujudnya segala sesuatu. Allah Ta'ala awal-awal zahir berbanding dengan makhluk yang dizahirkan. Tiba-tiba kita nampak yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Adapun al-zahiru tak nampak. Sedangkan zahir Allah Ta'ala disebut tu kerana mentahqiq namanya al-zahiru azalan wa abada. Zahiru azalan wa abada. Zahir Allah Ta'ala ni zahir yang azal, yang sedia kala, yang abadan, yang selama-lamanya zahir. Tiba-tiba kita tak nampak Allah Ta'ala. Nampak makhluk. Nampak makhluk yang memberi. Al-mu'ti, kita nampak yang memberi itu makhluk. Kita nampak yang menjatuhkan orang ini adalah orang itu tersebut. Kita tengok yang menjatuhkan orang tersebut adalah orang lain. Kita tengok yang mengangkat orang tersebut orang juga. Itu kita nampak. Maknanya kalau kita terhenti setakat tu, zahir kita memang nampak orang ni lah yang buat khianat di belakang, katakanlah untuk menjatuhkan si fulan bin fulan. Zahir mata kita memang nampak orang ni lah yang merancang, tapi hati kita kalau duduk di situ juga maknanya terdinding. Bila kita ambil nasi daripada bini kita balik rumah nanti nak makan nasi kan. Kalau kita ambil nasi daripada dia, mari nasi atas meja, duduk atas meja, sepinggan atas meja, nampak yang memberi nasi tu dia lah zahirnya, batin pun tengok dia juga. Jawab dia, hati kita terdinding dengan dia. Patutnya mata zahir, hijau dia memang tengok zahir, tapi basirah melihat, yang menyampaikan dia kepada kita itu adalah Allah. Andai Allah Ta'ala yang tak bersifat muharrik, penggerak,
dia takkan bergerak. Dia duduk senyap situ, tak peduli ada kita. Senyap kerah gitu. Lepas tu dia boleh bawa, boleh datang dengan pinggannya, dengan lauknya, susun atas meja tu. Siapa yang mengindahkan? Allah Ta'ala. Mata hati tengok Allah Ta'ala. Hati senang bersyukur pada Allah. Dengan berbiji-biji nasi, dengan jenis-jenis lauk semua sekali. Dengan indah tersusun ni. Ada kuah, ada sayur, ada itu ini. Alhamdulillah hati senang bersyukur pada Allah. Tak bergaduh lagi bini. Tapi dah nampak bini segala-galanya bergaduh dengan dia. Mu ni tak pandang masak. Ya, sebab apa? Nampak dia. Nak tahu? Mungkin masak sekali, terang. Tak jadi juga, lebih hangit daripada dia lagi. Semua nak sebutnya begitu, tuan-tuan. Mata hati, biar tembus sampai melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok sifat Allah Ta'ala, tengok perbuatan itu perbuatan Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan duk tengok isu sekarang ni kan. Isu apa? Mantan Perdana Menteri. Bukan cerita politik ni, cerita tasawuf. Saat kita tuan-tuan, cerita politik. Tuan-tuan tengok macam mana keadaan dia sekarang. Orang buat video dokumentasi dia daripada kecil, daripada keluarga yang macam mana. Keluarga yang orang yang berada. Sebab dia memang daripada keluarga orang kaya. Ayah dia orang yang berjawatan lama dah. Dia membesar dalam keluarga orang kaya. Dia orang paling muda menjawat jawatan menteri besar Pahang. Tiba-tiba tuan-tuan tengok dalam keadaan dia sekarang ni. Keadaan sekarang ni pun masih tertanya-tanya lagi. Saya bercakap dengan dah ada seorang pensyarah. Prof lah, taraf prof. Cara dia berfikir, dia kata, apa yang sedang berlaku sekarang ni dia tahu. Keputusan bersalah. 7-7 salah. Dia kata, boleh jadi cara dia berfikir. Boleh jadi, pemerintah sekarang nak menunjukkan dulu ketelusan dia. Ketelusan, sebab dia baru naik. So dia nak tunjuk ketelusan dia. Okey, yang bersalah kita hukum bersalah dulu. Nanti bila dia masuk rayuan, kita kira lain pula. Sebab seorang di Sabah telah dilepaskan, dah dibebaskan. Ni saya sebut contoh ni tuan-tuan. Tuan-tuan nampak lain dah. Ustaz ni ke cerita tasawuf. Kalau ya tak ya, saya berhentilah. Nak sebut ni tuan-tuan, nak suruh tuan-tuan nampak naik dan jatuh. Kalau tuan-tuan hanya tengok manusia tu, tuan-tuan akan kutuk orang ni. Tapi kalau tuan-tuan boleh melihat dengan basirah sekali, tembus kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qadar mana dibenarkan oleh syariat, kita akan ikut qadar tu saja. Syariat benar tak kat mana ni? Aku bercakap tentang dia ni. Aku bercerita tentang dia ni. Betul ke tidak dia salah? Tak tahu lagi contohnya. Qadar mana dibenarkan oleh syariat? Okey, qadar tu aku ikut. Qadar lebih daripada tu tak ikut. Sebab apa? Sebab pada hakikatnya Allah Ta'ala yang mu'iz mudhil. Dia yang angkat, dia yang turunkan. Siapa-siapa saja. Kita sendiri kadang-kadang turun naik. Kita kadang-kadang nama elok-elok je duduk kuliah di masjid. Tiba-tiba tak ada. Awak pula tak ada aku ni. Rupa-rupanya ilmu kita tak laku. Orang tak nak kalau kita. Kenapa dulu sebelum PKP nama saya ada kan begitu? Sebelum PKP ada je nama saya. Kenapa selepas PKP tak ada? Adalah sebab-sebab itu. Bukan sebab-sebab tu sebenarnya. Sebab-sebab tu makanan akal dah. Akal nak. Kenapa? Andai mata hati terus melihat Allah Ta'ala, tak perlu kepada asbab dah. Nak apa asbab lagi? Tak perlu asbab dah. Sebab apa? Yang meletakkan kita di situ pun Allah, yang mengeluarkan kita di situ pun Allah. So pelik apa? Tak ada masalah kita dengan manusia. Orang buang kita pun tak ada masalah. Orang ambil kita pun tak ada masalah. Sebab apa? Pada hakikatnya perbuatan ambil dan buang, letak itu semua Allah Ta'ala. Itu mata hati. Sejauh mana hidup mata hati kita. Tapi kalau mata hati tak hidup, mudah bergaduh. Itu saya cerita semalam tu, bergaduh. Bergaduh. Sebab apa? Sebab orang tak bagi tauliah. Temuduga tak lulu, tapi nak tauliah. Tak kebelik. Pilah temuduga kali kedua, mohon kali kedua. Allah Ta'ala tak izin.
Kalau duduk situ tak ada masalah. Tak apalah, Allah Ta'ala tak izin. Ni dah nak test pula. Mari kita berlawan. Siapa paling hebat bahasa Arab? Saya hebat bahasa Arab kau yang mana menduga saya hebat bahasa Arab? Mari kita test bahasa Arab. Tak jadi itu tuan-tuan, tak selesai bergaduh. Ajaran mana suruh kita bergaduh sama-sama Muslim ni? Baik. Dia mesti ada qadar yang dibenarkan oleh agama tahap mana. Itu syariat aja. Baik. Cuma sini nak sebutnya ialah zahir Allah Subhanahu wa taala tu jangan sampai terdinding. Yang Allah Taala tu al-zahir, yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat zahir, sangat-sangat nampak, tiba-tiba kita tak nampak. Gitu. Sebab tu ulama sebut wujuduhu, adanya Allah Subhanahu wa taala ni azali abadi. Azali ni makna tiada mula adanya Allah Taala, abadi sampai bila-bila ada Allah Taala. Tapi ada pula Allah Subhanahu wa taala ni zati, dia sendiri itu tak perlu kepada benda lain mengadakan. Sepatutnya yang ada daripada awal, maknanya tiada awal ada dia dan tiada akhir ada dia, patut ada pula dia dengan sendirinya. Sepatutnya yang ni sangat kuat untuk kita nampak. Itu sifat Allah Ta'ala. Tapi tiba-tiba tak nampak itu. Baik. Supaya gini ya. Supaya tuan-tuan mengaji dalam ilmu tajwid kan. Mad asli dengan mad arid. Mad asli dengan mad arid. Mad arid ni tuan-tuan tak akan bertemu kecuali waqaf ya. Sebab tu nama dia arid. Arid ni maknanya mendatang. Makni ni baru datang. Sebab apa dia berdatang ni? Ada dia ni, wujudnya dia lis-sukun, kerana mati. Sebab kita berhenti wakaf di situ, barulah ada mad arid lis-sukun nama dia. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ma'arif sebelum tu tak ada ma'arif. Yang ada ma' asli ada sebab dia memang asal. Asal ada ya, asal ada waw ya, mad asli. Mad asli memang ada, nampak clear mad asli, dua harakat. Wakaf je, berhenti je, mati berhenti saja bacaan, barulah datang mad arid lisukun. Tiba-tiba kita nampak mad arid dulu, mad asli tak nampak. Baca macam mana? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Mu tak mengaji tajwid. Itu ibarat dia. Allah Ta'ala al-zahir. Tiba-tiba kita nampak makhluk. Makhluk ni buat gini pada kita, makhluk ni buat gini pada kita. Terima kasih pada makhluk saja, hati tak bersyukur pada Allah. Kalau marah pun marah pada makhluk saja, tak nampak Allah Ta'ala sehingga kita tak boleh sabar. Tu semua sekali itu berpunca daripada mata hati kita, qadar basirah kita. Hidup tak hidup. Kalau hidup ada masalah hati kita. Macam tuan-tuan dengar apa kisah Sayyidina Umar dengan seorang pemuda tu lah. Kisah Sayyidina Umar dengan seorang pemuda, Sayyidina Umar yang nak test seorang pemuda yang mengembala kambing tu. Bila Sayyidina Umar pergi bertemu dengan budak muda tu, dia kata aku nak beli susu. Orang muda tu kata kambing ni bukan kambing aku punya. Kambing ni adalah kambing kepunyaan tuan aku. Adapun aku ni menjaga je. Ringkas ceritanya, Sayyidina Umar kata, mana ada tuan engkau sekarang tengok. Kalau engkau perah susu bagi padaku, aku jual, aku bayar dengan harga pun. Mana ada tuan engkau tengok. Dia tak tahu pun kau bagi susu jual padaku. Kau boleh ambil untung di situ. Apa jawab orang muda tu? Dia kata Tuhan kepada tuan aku ada. Tu qadar basirah. Tahap nampak. Duduklah seorang diri pun tahap nampak kita ada Allah, tak akan buat dosa walau seorang diri. Duduklah mana pun tuan-tuan, campaklah ke mana pun kita, seorang kita nak tengok video apa pun boleh, tak akan tengok kalau kita tahu Allah Ta'ala al-basir, sangat-sangat melihat. Tapi sebab hilang sifat tu,
hilang sifat Allah Ta'ala yang maha melihat tu, maka marilah perbuatan jahat dalam diri kita. Kita pun curi, kita merompok, kita ragu, kita mengata orang kita itu, kita ini dan sebagainya lah. Semua tu berlaku sebab luput Allah Ta'ala ya. Sebab tu adat kebiasaan orang Arab kan. Orang Arab ni dia bergaduh, kalau kita nak leraikan pergaduhan dia, sallu ala nabi. Terus dia lerai dah. Sallu ala nabi, sebab dia faham selawat pada nabi. Nabi ni qudwah yang bawa rahmah. Dia tak bawa syakawah, dia tak bawa pergaduhan, dia bawa rahmah, berkasih sayang. So bila sebut sallu ala nabi, mana nabi? Tak ada nabi pun. Tapi sebut sallu ala nabi, selawat pada nabi, dia teringat yang aku ni satu bangsa, satu keturunan dengan apa? Dengan baginda Nabi orang Arab, maka terus dia boleh berdamai. Kita sebut 10 kali sallu ala nabi, tak ada rasa apa. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita tidur. Hari Jumaat duduk jauh-jauh pula, lagi sedap tidur. Aircon pula lagi sedap leno. Gitu. Nah, cuma nak sebutnya qadar. Qadar rasa kita dengan Allah Taala. Baik. Insya-Allah dia berhenti dah. Nak baca ni. Maka zahir Allah itu zati baginya. Zati itu maknanya dia sendiri tak perlu kepada benda lain untuk zahir. Tidak perlu diusahakan, tidak dituntut faedah daripadanya dan tidak dengan maklul ataupun penyebab. Ada sebab barulah dia zahir. Tak. Manakala zahir segala akuan segala makhluk itu terjadi daripada tajalli Allah ke atasnya dengan sifat zuhur. Allah Ta'ala yang menzahirkan kita, baru zahir kita. Adapun dia tak ada yang menzahirkan, tak ada sebab yang menzahirkan dia. Dia memang sedia zahir. Justru bagaimanakah pula segala akuan boleh mendindingnya? Macam mana dia kata makhluk ni boleh mendinding kita daripada melihat yang maha zahir ni? Habis dulu situ. Akan datang insya-Allah sambung lagi hikam Ibnu Athaillah. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi azharu min kulli syai'. Wallahu a'lam wa ilmuhu al-atam. Sallallahu rabbuna 'ala an-nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى في المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه